Okey, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kita terus pada agenda kita lah. Okey, sebagai permulaan saya akan kongsikan tentang konsep. Okey, konsep DSKP. Okey, konsep DSKP pada saya lah. Okey, pada saya, jika kita memahami memahami konsep ini, insya-Allah kandungan DSKP kita, segala konten yang ada di dalam DSKP kita selesai. Okey? Okey, kita tengok satu persatu dan kadang-kadang kalau perlu catatan, kita catatlah. Dan insya-Allah saya rasa ini ada record kita punya sesi kita ni kalau ada record, pihak Guru Setia mohon record untuk kita, lepas tu kita sebar luas untuk kita kongsikan. Kongsikan untuk kita lebih fokus lah, kita nampak apa keperluan yang kita kena tekankan nanti. Okey. Di dalam konsep, ada 4 perkara yang kita kena lihat dengan mendalam. Okey, yang pertama adalah latar belakang dan konsep. Kedua, kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT. Ketiga, pembelajaran abad ke-21. Keempat, elemen merentas kurikulum atau EMK. Okey, ini 4 perkara yang tidak boleh tidak. Okey, yang tidak boleh tidak, dia package tuan-tuan puan-puan, package. Kalau salah satunya kita tinggalkan, dia agak tidak kena. So, 4 perkara ni kita kena bawa sekali. Okey. Okey, kita tengok dulu latar belakang DSKP pendidikan Islam. Perkara-perkara yang melibatkan sumber akta pendidikan, falsafah kebangsaan ni memang kita tak boleh nak ubah-ubah lah. Itulah dia ya. Itulah dia dan kita kena akur, kena ikut sebab kita di sekolah ni sebagai pelaksana. Okey, sebagai pelaksana. Apa pun yang turun dari kayangan sana, kita kena akur. Ya, tuan-tuan perempuan. Okey. Okey. Ini adalah 6, okey, 6 kerangka KSSR. Dan 6 kerangka ni jarang kita dalami, jarang kita orang kata verify betul-betul. Okey, tuan-tuan puan-puan kena bukan saya kata wajib tapi kena tahulah. Okey, untuk menghasilkan insan seimbang dari sudut pemikiran kritis dan kreatif serta inovatif ini ada 6 perkara yang kita kena take action. Okey, yang pertama adalah dari segi komunikasi. Okey, sebabnya untuk anak-anak abad 21 ni lah 21st century kid. Komunikasi ni adalah salah satu elemen penting untuk mereka. Sebab mereka ini kita kecil jangan disangka anak sebenarnya. Okey, ada banyak bentuk komunikasi yang bukan lisan yang perlu kita lengkapkan diri kepada anak-anak kita supaya nampak apa hala tuju dia. Okey, yang kedua adalah kerohanian, sikap dan nilai. Okey, 3 perkara ni tidak ada di dalam buku teks. Ya tuan-tuan perempuan tidak ada di dalam buku teks. Tetapi penghayatan tu kita boleh bina. Penghayatan tu kita boleh bina bukan setakat penghayatan. Okey, penghayatan perlu diikuti dengan perlakuan. Kat mana kita nak nampak di dalam DSKP kita, terutama dalam bidang ibadah, dalam bidang adab, sangat terjelma. Nanti kita tengok sama-sama. Terusnya kemanusiaan. Kemanusiaan ni dia pada peringkat awal ni dijelmakan dalam perlembagaan lah rukun negara kita, rukun negara sih. So kita nak terapkan, nak masukkan dia di dalam di SKP kita secara eksplisit supaya semua orang nampak. Okey, dan keempat, keterampilan diri. Bagaimana kita nak cetuskan pada diri anak-anak murid kita supaya dia ada sesuatu yang dibawa tanpa dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagai contoh, saya bawa analoginya di sini. Seperti ikan di laut. Kan? Ikan di laut tu, ikan tu dikelilingi oleh air laut yang masin. Tapi mengapa ikan tu tidak masin? Kita nak
Sehinggalah murid ini dia ada jati diri. Di sini ada satu perkataan yang di dalam DSKP, KSSR, KSSM ni, satu perkataan baru yang kita kena kenal dan kita kena tahu, iaitu penakkulan. Menakul. Itulah yang akan kita terap dalam diri anak-anak murid kita. Okey, kelima. Perkembangan fizikal dan aktivika. Okey, perkembangan fizikal dan aktivika ni dia berjalan seiring terutama di dalam bilik darjah. Murid-murid ini dia boleh aplikasikan pengetahuan dia, kemahiran dia dan nilai yang kita terapkan. 3 perkara tidak boleh tinggal, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, nilai tadilah yang saya sebut, dia tidak ada dalam buku teks, tapi kita kena terapkan. Pengetahuan dan kemahiran kita boleh bina. Sebab tu wujudnya pentadsiran bilik darjah. Daripada belum menguasai, belum mencapai, kepada telah mencapai. Dia kuasai, dia capai pengetahuan, dia kuasai kemahiran. Untuk mencapai sesuatu perkara tu, dia kena lalui perkara-perkara yang dia mesti lalui. Okay? Tak ada orang terus pandai. Okay, seterusnya sains dan teknologi. Sains dan teknologi ni kalau dalam subjek yang tertentu kita panggil STEM lah. Okay? Sebenarnya pendidikan Islam tidak ketinggalan daripada perkara-perkara ini. Tidak ketinggalan. Siapa kata pendidikan Islam tidak ada STEM, tidak ada sains, tidak ada teknologi? Sebenarnya sangat banyak. Bila kita tengok di dalam subjek akidah terutamanya. Kuasa Allah itu maha berkuasa. Terang-terang dan jelas kita boleh nampak. Okey, 6 perkara ini jelas menunjukkan bahawa ia boleh membentuk SSR yang sangat cantik, bukan setakat di atas kertas, tapi kalau guru-guru, tuan-tuan perempuan dapat melaksanakannya di bilik darjah, bagaimana murid-murid kita dapat implementkannya dalam kehidupan seharian, alangkah cantiknya. Dan itulah objektif terakhir, ataupun objektif khusus falsafah pendidikan Islam kita wujudkan. Okey, seterusnya kita nak masuk dah konsep. Ya tuan-tuan puan-puan. Okey, kita kena kenal dulu apa itu DSKP. Dalam bahasa yang mudah, DSKP adalah satu dokumen yang mengintegrasikan kandungan kurikulum dan pentaksiran. Okey, Document Standard Kurikulum dan Pentaksiran, DSKP. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan masih ingat suatu masa dulu, belum lama sangatlah pun, siapa yang terlibat saya tak pasti sebelum semakan, mungkin dalam 2010 atau 2011, ketika itu kita masih lagi DSK dan DSP. Okey, DSK dan DSP. Dua perkara berbeza. DSK di bawah BPK, DSP di bawah lembaga peperiksaan. Dua perkara yang cikgu kena hadam, yang memang kadang-kadang kata susahlah. Sebabnya DSP-nya dia mengikut band. Sekarang kita tahap penguasaan, tapi ketika itu kita guna band. Dan di dalam band tu ada deskriptornya, ada evidennya, indikatornya. Sangat orang kata membebankan guru. Okey, kemudian kita buat semakan semula untuk melihat mana yang tak kena kepada guru, yang mana kita nak supaya guru-guru kita ni dapat perkara yang mudah, okey, yang mudah tetapi bila dilaksanakan di sekolah impaknya besar. Sebab itulah di antara sebab-sebab mengapa DSK dan DSP itu kita bubar. Okey, dibubar itu bukan kerja kecil-kecil tu, kami masa tu saya tu terlibat sebenarnya. Rasanya Hajar Rashidah ada kot, saya tak pasti, rasanya dia pun terlibat juga, memang pening kepala. Tapi selepas itu semakan berlaku 2011 untuk murid tahun 1. Okey, tapi masa itu tidak dibuat penataran begini. So tahun 1, tahun 2 tu memang agak pening, tapi alhamdulillah ada penambahbaikan dan akhirnya 2020 hari inilah
Okey, di SKP untuk tahun 5 sehingga tahun 5 telah pun orang kata untuk diguna pakai untuk semua. Dan ada satu lagi tahun depan iaitu 2022 untuk tahun 6. Itu last lah. Kita tak tahulah selepas ini ada cara apa pula untuk semakkan ke perubahan ke kesat. Wallahualam. Tapi inilah dia, nak tak nak kita kena lalui. Okey, di dalam DSKP ni ada 3 perkara tuan-tuan, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Kita akan dalami 3 perkara ni secara terperinci. Okey? Okey, sebab ni konsep. Konsep tu senang kata kita tak ada kayu pengukurnya. Tapi kalau kita faham sangat cantik. Dia bukan benda yang boleh kita kira satu-satu, tidak, tapi konsep kita kena faham. Bila once kita faham konsep, insya-Allah semua selesai. Okey, nanti bila kita buka kandungan di SKP, perkara-perkara yang dalam bidang-bidang di dalam SKP tu, tuan-tuan dah clear perkara ni, insya-Allah semua jadi mudah. Okey, mengapa di SKP tuan-tuan? Okey, kerana kurikulum merangkumi 3 perkara. Dia macam bentuk 3 segi tuan-tuan perempuan. Saya tak share lah pula kat sini. 3 segi ni, kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Ni, mengapa di SKP? Okey, kerana kurikulum kita ni sebenarnya mengandungi 3 perkara. Kalau kita lukis gambar rajah 3 segi, okey, gambar rajah 3 segi tu di dalam tu adalah kurikulum. Atas sekali kandungan, content, belah kiri pedagogi, di kanan tu pentaksiran. 3 perkara ni. Okay, complete package yang tidak boleh tercicir satu pun. Okay, tidak lain tidak bukan bertujuan untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses PDP. Nanti kita tengok apa perkara yang perkara-perkara yang berada di dalam ini. Okey, ini dia. Yang pertama ini adalah kandungan di SKP. Puan-puan yang saya hormati, berdenting-denting masuk Telegram office ni sebenarnya masing-masing. Okey, ada program sendiri. Okey. Pertama standard kandungan, kedua standard pembelajaran, ketiga standard prestasi. Kita tengok satu persatu. Okey, penyataan yang pengertian yang dibawakan ini dalam skrin tuan-tuan puan-puan ini adalah dalam bentuk ilmiah. Saya cuba bawakan dalam bahasa yang mudah supaya kita mudah faham. Dah berzaman dah 3 perkara ni berlalu, orang kata di bibir kita. Tapi sebenarnya kita tak tahu perkara-perkara ni. Ataupun kita tahu tapi kita tak pandai kita nak huraikan, nak cerita balik, nak sebut semula. Andai kata kalau saya buka pertanyaan di sini, apa standard kandungan yang sebenarnya, tuan-puan ada perkara tu tapi kita tak dapat nak gambarkan apa yang benda yang paling mudah tapi kita tahu. Okey, standard kandungan dalam bahasa yang mudahnya adalah perkara-perkara yang murid kena capai. Kena capai dan kuasai dalam satu-satu tempoh persekolahan. Okey, dalam satu-satu tempoh persekolahan. Okey, di konten. Okey, untuk setahun ni contoh adab menaiki kenderaan. Dalam masa tertentu, RPT yang disediakan minggu bila, okay, dinyatakan di situ adab menaiki kenderaan. So, kita selesaikan dalam tahun tersebut. Murid kena kuasai, kena capai segala apa yang ada di dalam SK tersebut. Kena capai, kena kuasai dalam satu-satu tempoh persekolahan. Okey. Standard pembelajaran pula. Dekat sini dia kata satu penetapan kriteria atau indikator kualiti. Bahasa ilmiah lah. Kita gunakan itu juga, tapi kita nak benda yang kita faham supaya kita sampaikan pada guru-guru di sekolah dan kita sendiri untuk kita faham adalah standard pembelajaran. Perkara-perkara, okay, perkara-perkara yang murid kena lalui, kena buat, kena apply, kena jalani untuk mencapai standard kandungan tadi. Sebab apa? Sebab di situ ada perkataan pembelajaran. Akan ada perubahan tingkah laku di situ. Okay? Lagi sekali, apa-apa perkara yang murid kena buat,
kena jalani, kena hands on, kena aplikasi untuk capai SK tu tadi. Itu dalam bahasa paling mudah lah. Dan di standard pembelajaran ni lah ada perkataan, ada keyword senang je kita nak kenal. Perkataan kata kerja yang menunjukkan pembelajaran berlaku. Ada yang saya sharekan, ada sekolah tu cikgu-cikgunya, oh baru tahu, dia kata gitu. Tapi itulah dia, SP. Dan akhir sekali adalah standard prestasi. Dalam bahasa yang mudah, murid ni dia dah tahu, dia dah capai SK tempoh setahun persekolahan, kemudian dia dah belajar, ada perubahan tingkah laku dan kita nampak sesuatu pada murid kita itu. So di mana kita nak letak murid ni nanti supaya kita tahu dia berada di tahap penguasaan yang tertentu, dan itu menjadi indikator untuk dia, untuk dia menguasai seluruh kandungan pembelajaran, pengajaran yang dia hadapi di sekolah. Dalam bahasa yang mudahnya gitulah. Dia dah belajar, dia dah tahu apa yang dia nak belajar, kat mana kita nak letak dia. Itulah wujudnya tahap-tahap penguasaan TP-TP yang 1 sampai 6 tu. Tuan-tuan perempuan, 3 perkara ni. Kita kena tahu, kita kena hadam. Ini adalah matlamat KSSR Pendidikan Islam. Kita ada khusus untuk pendidikan Islam. Kita tengok sikit lah. Yang tadi tu umum, semua subjek ada. Tapi ini khas untuk pendidikan Islam sahaja. Matlamat KSSR Pendidikan Islam adalah untuk membina dan membentuk hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Sangat cantik tuan-tuan perempuan ni apa kita panggil kamil sempurna. Kalau kita dapatlah melahirkan anak-anak kita mengikut acuan sebegini, dah ada, saya rasa dah ada insya-Allah. Kita sama-samalah lahirkan lebih ramai lagi. Kita nak melaksanakan, nak mengajar di dalam kelas ni, kita kena tahu objektif setiap bidang. Kita ada 7 bidang dalam pendidikan Islam. Empatnya, kalau ikutkan 11 lah. Sebab dalam Al-Quran ada 4. Bacaan, hafazan, tajwid dan kefahaman. Kalau ikutkan ada 7. Al-Quran, jawi, akidah, ibadah, hadis, adab dan sirah. Tapi kita tengok dulu Al-Quran. Al-Quran, di dalam bidang Al-Quran ni ada 4. Bacaan, hafazan, tajwid, kefahaman. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, di dalam melaksanakan objektif pendidikan Islam ni, dia bawa sekali kebat sebenarnya. Kemahiran berfikir aras tinggi. Saya akan cuba selitkan juga di mana ada kebat, saya akan jelmakan dengan pengertian dengan contoh-contoh lah. Sebab nanti ada tajuk khas tentang kebat selepas ini. Saya akan masukkan sedikit lah kalau yang kena. Pertama kita tengok objektif kita mengajar bacaan, tilawah. Apa objektif kita mengajar bacaan? Nanti kita tengok di SKP kita, di dalam tahun 5 tahun depan dia kasih makan surah apa yang terlibat. Kita mengajar bacaan. Kalau di sini dikata membaca surah terpilih dengan betul dan bertajwid dan mengamalkan bacaannya dalam kehidupan. Ini on paper lah. On paper memang begini. Ada 2 kata kerja di situ. Membaca dan mengamalkan. Sedikit sebelum saya terlupa. Di dalam penulisan objektif pembelajaran, dan ada sekolah-sekolah TS, lain daripada OP, dia kena masukkan KK, kriteria kejayaan. Kata kerja, penggunaan kata kerja sangat penting. Kita kena tahu, kalau ada kata kerja, itu adalah objektif. KK-nya pula,
elemen-elemen penting, kata-kata kerja penting, apa yang perlu murid buat untuk capai objektif tu. Tu cerita slot lain lah, tapi saya cuba nak kaitkan yang ini. Okey, dalam kata lain sebenarnya dalam mengajar bacaan, dalam Al-Quran, kita nak suruh murid bertajwid ni sebenarnya dalam kompleks sangat. Kompleks sangat sebabnya kadang-kadang kita pun tidak orang kata tidak mahir dalam tajwid. Sebenarnya kan perkataan membaca tu sendiri, kalau dalam bahasa Melayu ni pada saya lah kurang tepat. Kalau dalam bahasa Inggeris tuan-tuan perempuan dia apa kata recite. Recite itu membawa maksud lebih kurang membaca dengan betul dan bertajwid. Kalau bahasa Melayu jadi panjang pula. Dia baca dengan wa'i, baca dengan betul-betul adab-adabnya, rukun-rukunnya, sehingga daripada itu dia boleh applykan, boleh amalkan dalam bacaannya dalam kehidupan. Sampai tahap itu kita nak anak-anak murid kita dapat. Sampai tahap tertinggi. Sampai dapat amal dalam kehidupan. Paling-paling pun dalam solat lah. Okey, itu objektif bacaan. Objektif hafazan, menghafaz surah terpilih dan mengamalkan hafazan tersebut dalam solat dan ibadat harian. Sama juga, tapi ini dalam bentuk hafazan. Dalam bentuk hafazan. Boleh saya reverse sedikit dalam bacaan tadi, objektifnya terang-terang kata membaca. Di sini agak saya pasti agak-agak kita kurang faham ke ataupun tidak mahir. Pertama dalam macam mana aplikasi di dalam kelas. Kalau dah membaca tu sebenarnya kita bacalah. Kenapa perlu menulis? Tapi kadang-kadang itu tak berlaku. So kena tengok balik. Sebab apa dalam membina aktiviti, dalam membina aktiviti di bilik darjah, kita kena lihat ada kriteria tertentu dalam membina aktiviti. Yang pertama, kalau perlu catat, tuan-tuan perempuan boleh catat. Yang pertama, aktiviti itu mesti menyokong objektif. Maksudnya kalau membaca, kalau membaca dia punya objektifnya, so aktivitinya kena membaca lah. Adalah connecting the dot di situ. Bukannya dia suruh menulis. Itu kita kena faham. Kriteria membina aktiviti. Aktiviti mesti menyokong objektif. Kalau objektifnya membaca semacam ni, so aktivitinya membaca lah. Itu kita kena tahulah. Yang kedua, menghafaz. Sama juga. Kalau objektifnya menghafaz, so aktivitinya menghafaz lah. Bukan suruh menulis, bukan suruh menyalin semula daripada Al-Quran. Itu lagi parah sebenarnya. Kita kena hafaz. Buatlah T2B. Banyak contoh-contoh aktiviti PK21 yang ada sekarang ni. Inside outside circle, hot seat, cukup banyak untuk kita buat hafazan. Nanti saya sharekan juga contoh-contoh hafazan, aktiviti hafazan untuk mereka Islam. Dan mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian. Itu adalah SK tertinggi yang murid kena capai. Kita nak sampai murid dapat amalkan hafazan tersebut dalam solat dan ibadat harian. Itu objektif utama. Ketiga, tajwid. Tajwid nak tak nak murid kena apply, kena buat. Aplikasi hukum tajwid dengan betul secara berterusan. Di sini agak bila sampai di peringkat pelaksana, terutama guru-guru kita di sekolah, dia agak kurang faham ataupun kita tahu macam mana dia mengajar nama hukum tajwid ni. Contoh, hari ni anak murid saya sekalian sayang, saya nak mengajar Madlin. Kat situ kita kena betulkan. Kita ajar aplikasinya, cara membacanya. Cara membaca. Kita tak perlu jelas, Madlin ni ialah huruf-hurufnya sekian, macam ni tak. Kita buka terus, aplikasi, buka Al-Quran terus, cari contoh begitu. Cara membaca. Di hujung tu boleh kalau kita nak perkenalkan hukumnya. Tapi jangan sekali-kali tuan-tuan perempuan kita bawa dulu perkara tersebut. Memang dalam SP tu ada, tapi cara kita, kaedah kita gunakan tu agak kurang sesuai. Sebab murid ni kadang dia nak buat dulu. Dia nak buat, kendian pun tak apa, dia nak buat dulu. Sebab tu kita jemakan terus di perkataan aplikasi. Terus murid buat.
Okay, itu tajwid. Keempat, bila kita ngajar kefahaman ni tuan-tuan perempuan, setakat kita tahu maksud sahaja ke? Kita hafal pengertian surah ke? Itu agak tidak, ataupun dalam arti kata lain, 1/20 je tu. 1 daripada 20 tu saja kalau kita menghafal maksud ayat. Tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan, objektif mengajar kefahaman adalah kita kena faham. Memahami ni sebenarnya tidak dapat diukur. Tidak dapat diukur, tapi okey, tengok di sini. Memahami maksud surah Al-Quran daripada surah terpilih daripada Al-Quran dan menghayati pengajaran secara istiqamah. Maksudnya di sini tuan-tuan, bila kita tahu dia faham dan dia menghayati, dia jelmakan di dalam perlakuannya. Contohnya di sini, apa tuntutan yang ada di dalam surah tersebut? Apa tuntutan? Apa mesej yang hendak disampaikan? Kita bukan selalunya lah kita lihat guru-guru kita bila mengajar surah kefahaman, okey, hafal maksud ayat. Itu je. Hari ni kita tengok sendiri lesson plan dia. Hari ni kita hafal ayat 1 hingga 3 bersama pengertian. Esok 4 sampai 7 macam tu. Itu agak kurang menepati objektif sebenar mengajar kefahaman. Kita nak tengok sampai murid boleh merumus, sampai murid ni boleh memberi cadangan. Di situ ada kehebat tuan-tuan perempuan sebab dia dah menghayati. Mungkin menghayati dan wujudkan jelmakan dalam perlakuan. Sebab sekarang ni kurikulum kita bersifat standard based learning. Kalau dulu knowledge based learning, sekadar pengetahuan sahaja dulu. Kalau kita menghafal pengertian ayat dah cukup dululah masa KBSR. Tetapi KCSR kita standard based learning. Kita nak sampai murid mencapai tahap tertinggi. Dijamakan dalam perlakuan. Macam mana kita nak kata how student can apply the content in another situation. Dia boleh ambil perkara ni, kandungan ini dan disesuaikan pada diri dia pada situasi yang berbeza. Murid kita dipandai sebenarnya. Kadang-kadang benda tu ada tapi kita tak nampak perkara tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita sendiri guru, kita kurang mahir. So kita kena faham. Mengajar kefahaman nampak macam simple, kan? Tapi itulah sebenarnya. Okey, jawi. Jawi sangat best. Dia ada 3 perkara kata kerja di sini. Membaca, membina dan menulis ayat serta teks dalam tulisan jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa. Kedua, menulis khaat nasah dan rikaah mengikut kaedah yang sesuai, yang betul. Okey, dalam jawi ni ada 2 perkara yang kita kena lihat. Pertama teks. Di dalam tahap 2 lah, 4, 5, 6 biasanya dia ada 4 teks untuk setahun. Nanti kita tengoklah di SKP kita ada 4 teks. Tu macam mana dengan 4 teks ni kita nak ngaji setahun? Kalau tuan-tuan, puan-puan hari ni saja okey kita baca teks daripada mula sampai akhir dah habis. So, minggu depan nak ajar apa pula? Banyak perkara sebenarnya di sini. Sebab jawi sangat best. Kita sebab berjawi ni, terutama kalau teks ni, kita belajar tentang aksara. Tentang aksara. Terlebihnya kita belajar dalam bahasa Melayu sebenarnya. Okey, ayat tanya, ayat penyata, imbuhan, semua tu kita dah belajar dalam bahasa Melayu. Tapi kita tukar kepada aksara, tulisan. Sebab sini diterjemahkan dalam tulisan jawi, serta mencintainya. Paling-paling pula okey, murid ni yang pertama dia kena tahu bagaimana nak menulis namanya dalam tulisan jawi. Betul. Nama dia dulu. Okey. Itu cerita lain lah sebenarnya. Okey, membaca, membina dan menulis. Kita nak sehingga murid ni boleh dapat ketiga-tiga perkara ni. Tuan, perempuan, kalau tuan-tuan perempuan nampak, membaca, membina dan menulis ni ada kata kerja. Ada apply di situ, ada murid berbuat. Ini semua adalah kehebat tuan-tuan, perempuan. Seingat saya teringat satu buku yang ditulis oleh Robert Schwartz. Dia ni adalah pakar pemikir. Pakar pemikir, dia kata kalau ada sampai murid berbuat, ada critical thinking di situ, itulah kehebat. Sebab bila murid membaca, murid membina, murid menulis, dia ada analisa, ada nilai di situ, ada aplikasi. Dah bermula kehebat di situ. Okey, terang-terang dan nyata. Tingkat Islam
memang ada hebat. Kedua adalah menulis khat nasah dari Rikaah mengikut kaedah yang betul. Ini adalah kemahiran tuan-tuan, perempuan. Jangan kata tuan-tuan perempuan tuan-tuan perempuan saya orang kata tak bimbang, semua hebat-hebat dalam khat. Saya sendirilah. Kalau untuk sendiri tu boleh lah, tapi untuk kita mengajar orang belum mampulah. Tapi itulah dia. Itulah dia, kita kena tahu perkara ini. Bagaimana kaedah khat nasah dan bagaimana pula bentuk khat Rikaah. Murid kita kena tahu. Okay, so sebelum kita nak murid tahu, kita sebagai guru kena tahu dululah. Okay, paling-paling pun yang paling asas. Okay, yang paling asas. Okay, selesai Al-Quran dan Jawi. Dia dekat konsep memang lama sikit tuan-tuan perempuan. Kita kena hadam betul-betul. Okay, selesai dua perkara. Kita tengok akidah pula. Mengajar akidah ni bagaimana sebenarnya? Okay, sebab saya ada ke IPZ Melaka, kampus Melaka. Saya berkongsi dengan student-student pelatih-pelatih di sana. Dia kata paling besar dia adalah akidah. Sebab dia orang nak keluar praktikal. Nak keluar praktikum. So banyak-banyak bidang ni, akidah lah yang paling dia orang takut nak ngajar. Tapi sebenarnya sangat best. Okey, kita tengok objektif mengajar akidah. Okey, akidah ni nombor satu kita kena faham dan yakin sebenarnya. Okay, faham dan yakin. Okey, di sini meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam tindakan. Okey, tuan-tuan, perempuan, di sini kita pegang dua perkara, iaitu kita yakin. Kita yakin kemudian kita pegang. Okey, yakin dan pegang, dan perkara ini menjadi benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam tindakan. Okey, dekat sini sangat relate dengan perkataan menakul. Menakul. Apa dia menakul ni tuan-tuan perempuan? Okey, tak apalah, saya tanya, saya jawablah. Sekarang takut kita drag sangat kan. Okey, menakul ini dalam perkataan yang mudah adalah murid ni boleh memberi justifikasi sendiri atas apa sahaja perkara atau tindakan yang dia buat. Okey, sebab dalam akidah ni kita kadang-kadang kita mengajar surface sahaja, mengajar yang di permukaan sahaja, kita tak dalam betul-betul. Sebagai contohlah, kalau kita mengajar tajuk Allah bersifat Al-Hasib, tahun 5 ada nanti, akan jumpa tajuk Al-Hasib. Kalau setakat apa dia, Allah nak kira apa, nak hitung apa, dosa pahala je ke? Tapi itulah yang kita nampak, betul tak? Secara surface sahaja. Tapi kita tak nak. Kita nak sampai murid tahu bahawa kalau Allah tu maha menghitung, Allah tu sangat menghitung apa sahaja yang ada di dunia ini, terutama kita sebagai apa orang kata makhluknya, dalam gelap, dalam perang, tempat sembunyi, tempat yang tak nampak, semua Allah tahu. Kalau contoh dalam pinggan tu, dalam pinggan kita nak makan nasi tu, kita cerita kat anak murid kita sampai tahap tu tau. Dalam pinggan yang ada nasi tu, kita tak tahu berapa butir nasi, tapi Allah tahu. Kalau Allah kata yang masuk dalam mulut kita nanti ada 100 butir nasi je, tapi dalam pinggan tu ada 102 butir nasi, 2 tu memang tak akan masuk perut kita. Mungkin jadi makanan semua. Kita nak sampai murid tahu. Dosa pahala setakat surface saja tuan-tuan perempuan. Sebab kita tengok kalau macam iceberg tu kan. Yang atas tu hanya sedikit saja, yang di bawah tu, yang di dalam tu sangat besar, dan itu yang kita kena pecahkan. Dan ini ramai guru-guru JPI kita yang agak kurang kompeten, kurang mahir. Contoh satu lagi, kalau kita ngajar sifat sama, Allah bersifat sama. Allah maha mendengar. Dengar apa? Mesti murid kita akan kata, Allah tak boleh mengumpat, jangan kata orang, jangan kata buruk orang. Macam tu je ke? Kita tak nak. Kita nak sampai, kita bawa lah analogi ke teka-teki ke. Saya suka bagi contoh pada rakan-rakan GPI di Melaka, saya buat gini. Kalau kita ngajar sifat sama, cuba bawa teka-teki begini. Apakah binatang? Nanti tuan-tuan perempuan carilah. Apakah binatang yang sangat besar tapi suaranya kita tak dengar?
Dan apakah binatang yang sangat kecil tapi suaranya sangat kuat? Kita bawa teka-teki sebegini supaya ada jana, murid-murid ni boleh jana idea, jana pemikiran mereka supaya dia boleh berfikir sampai tahap yang kadang-kadang kita tak sangka dia boleh fikir dan diberi jawapan-jawapan yang kita boleh rasionalkan pada dia orang. Sebab dia orang ni anak-anak di abad 21 ni sebenarnya sangat hebat. Okey, cuba. Dan ada satu, saya tak silap saya suka bawa contoh YouTube Mahir Zain, Open Your Eyes. Open Your Eyes yang gambar dia ada siap-siap sini kata. Tuan-tuan perempuan boleh Google cari. Itu adalah satu contoh bahan untuk kita mengajar akidah. Tuan-tuan boleh guna itu untuk mengajar Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkehendak dengan hanya satu YouTube itu saja. Boleh Google lah YouTube Mahir Zain, tajuk Open Your Eyes. Sangat best. Okay. Seterusnya untuk ibadah. Ibadah ni sangat best. Sebab apa? Sebab pada saya kita ngajar ibadah ni, pertama kita nak lihat murid ni boleh amal. Ada hands on di situ, ada aplikasi di situ. Nah, terang-terang dah ada kibat sebab murid berbuat. Okay. Dalam perkataan sini murid mengamalkan konsep ibadah. Okey, mengamalkan juga kita tak ada kayu pengukur. Macam mana kita nak amal? Melainkan kita nampak jelmakan dia di dalam perlakuan. Sekali lagi, perlakuan. Sebab apa? Perkara-perkara yang melibatkan hands on, melibatkan aplikasi, melibatkan perkara yang kena berbuat, murid kena terus buat. Pertama ibadah, nanti satu lagi adab. Sebab apa? Sebab ibadat ni adalah perkara yang murid kena buat. Kena buat dan bukan setakat buat saja tuan-tuan perempuan. Buat dengan betul. Sebab apa? Sebab dia melibatkan fardu ain dan fardu kifayah. Amal memang setakat amal. Tapi amal yang bagaimana? Amal yang sempurna. Amal yang betul. Kemudian istiqamahlah dalam kehidupan. Okay, sebabnya kalau dulu contohlah kita ngajar tayamum kan, dulu knowledge sahaja, knowledge based learning, kita tahu sudah. Tapi sekarang standard based learning, okay, kita kena tayamum kat mana kita tak, baru sekarang kita tahu, ambil tangan tepuk debu, siap ketuk lagi, sapu di muka, buat terus. Dulu kita kata okey, rokok inilah bengkokkan badan, sekian. Okey, panggil seorang murid depan, tengok semua tengok kalau dulu. Tapi sekarang tukar kepada buat semua. Okey, sekarang semua buat. Okey, sekarang semua buat. Bongkok, rokok, tangan di lutut, kepala lutut, badan kita belakang dibengkokkan bagaimana, buat terus. Hands on dan buat dengan betul. Okay, ibadah ni bukan perkara, bukan lain sikit daripada akidah tadi. Akidah ni kita yakin dan pegang. Ibadah ni sebab kita kena amal secara apa? Nampakkan secara perlakuan. Dan perlakuan itu kena betul. Kena pegang ni tuan-tuan ibadah. Okey, kita tengok hadis. Senang je. Kalau saya hadis ni, apa objektifnya? Objektif sebenarnya satu je. Kita kena amalkan tuntutannya. Tulisan merah tu. Amalkan tuntutan yang ada di dalam hadis tersebut. Dan kalau saya tak silap tahun 5 esok, kita hadis taati pemimpin. Okey? Kalau memang dalam ini kita tengok objektif, murid boleh membaca dan memahami. Membaca dan memahami. Tapi baca bagaimana? Maaf, saya terpaksa sebut, ada di kalangan kita yang mengajar. Mengajar hadis seolah-olah macam mengajar bacaan. Dengan tajwidnya, dengan matinya bagaimana. An Abi Hurairah. Bukan begitu ya. Kita baca dan kita faham. Apa tuntutan yang ada di dalam hadis tersebut. Orang kata apa? Istinbat hukum yang ada di dalam hadis tersebut. Apalagi yang kalau melibatkan istinbat hukum, itu kita kena tahu, bukan setakat baca dan faham, tapi kita kena amalkan apa hukum, apa tuntutan yang ada di dalam hadis tersebut. Contohnya, anti pemimpin. Baca lepas tu habis ke?
Tidak. Apa yang ditekankan di dalam hadis tersebut, kita kena kupas, kita kena rungkai dia, kita kena rangkai dia. Sebab hadis kita rasa benda ni setakat kita tahu sudah. Tidak. Sebab dalam contoh tahun 5 tu taati pemimpin, bagaimana murid tak payah jauh, kita boleh bawa contoh bagaimana dia nak menjadi pemimpin dia pada adik-adik dia. Besar sikit dia di dalam kelas dia bersama rakan-rakannya. Boleh buat PK21 di sini. Itu ni menjadi role model. Okey, banyak cara. Okey, ingat ya, hadis kita nak amalkan tuntutan, bukan baca setakat faham habis. Hafal hadis, ada orang hafal. Okey, hari ni dua baris je. Minggu depan kita hafal lagi hadis. Itu agak tidak kena tuan-tuan perempuan. Okey. Seterusnya adalah adab. Adab tadi saya dah sentuh sedikit. Adab ni sama lebih kurang dengan ibadah. Hayati dan amalkan. Amal. Sebab adab ni dia pun kena hands on tu. Dia pun kena aplikasi. Hormati orang tua. Hormati bagaimana? Setakat cakap je ke buat. Macam mana? Bagi salam macam mana? Bagi salam. Buat terus. Sebut betul-betul. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Kita kena betulkan segera. Buat, tetapi bukan setakat buat dengan betul. Hormat orang tua setakat macam mana hormat? Lalu depan orang tua bagaimana? Tunduk, bukan setakat cakap, buat terus. Okey, buat sekarang. Kita dalam kelas kena apply terus perkara-perkara ni. Okey? Okey. Satu lagi, kadang-kadang dalam adab ni, bentuk penghayatan tu kita kurang nampak. Sebab apa? Sebab kita tak jelmakan dalam perlakuan. Dengarlah apa orang kata, macam mana saya nak cakap ya, sebab kadang-kadang kalau kita tak dermakan dalam perlakuan, kita kurang jelas. So kita nak murid kita dapat, so kita suruh dia buat. Nanti kita akan tengok di SKP, nanti saya akan sharekan. Okey, akhir sekali adalah sirah. Okey, sirah. Okey, objektif mengajar sirah mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan. Okey, nak cerita di sini, sirah ceritanya objektifnya adalah mengaplikasi iktibar. Kalau dululah, dan saya rasa bimbang masih ada di kalangan kita yang mengajar sirah, dia suruh murid cerita semula. Memperdengarkan kisah. Seolah-olah macam parrot. Kalau dalam kebat tu dia ada remembering, understanding. Seolah-olah murid ni menyebut semula apa yang cikgu cerita tadi. Menyebut semula apa yang di dalam buku yang awak baca tadi. Tak nak. Kita tak nak begitu. Kita nak murid mengaplikasi iktibar, maksudnya bagaimana dia nak menunjukkan kecintaan dia pada Rasulullah. Kemudian dia amalkan dalam kehidupan dia. Sebagai contoh, masa yang tajuk penentangan Taif tu, macam tu penentangan Taif, bagaimana Rasulullah ni menerima tentangan daripada orang Taif. Adakah dia kita nak sampai murid ni rasa, kalau awak lah berada di zaman Rasulullah tu, apa awak rasa? Kalau saya lah ustazah, macam bunuh dia orang. Kita nak sampai dia rasa macam tu. Tapi ya ustazah, Rasulullah tak kan? Rasulullah ni sabarnya, respect Rasulullah. Kita nak sampai murid rasa begitu. Okey? Saya pun nak jadilah macam Rasulullah. Kita nak sampai murid berasa begitu. Dan itulah sebenarnya standard kandungan yang tertinggi yang kita nak murid capai kalau kita mengajar sirah. Okey. 7 bidang objektif pendidikan Islam telah saya huraikan dan saya sentuh sedikit, tapi rasa banyak dah tu. Tapi nanti kita tengok dekat kandungan nanti. Okey, kita terus Okey, fokus. Ada 5 perkara di dalam fokus pendidikan Islam. Perkara-perkara ni kalau tuan selak di SKP, setiap muka surat tu mengandungi pengertian tersendiri. Kadang-kadang kita ni buka di SKP hanya melihat pada muka surat SK terus, SP terus sebab nak buat RPT nak ngajar. Tapi perkara-perkara yang sebelum ni kita kena baca, kena hadamkan. Okey, ada 5 perkara. Pertama, ilmu, amali, amalan, penghayatan dan kebudayaan.
Ilmu dah tentulah tugas tuan-tuan puan-puan untuk menyampaikan. Tadi kita tengok tadi ada 3 perkara, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey. Di peringkat ini, peringkat yang pertama, ilmu tuan-tuan puan-puan kena sampaikan. So punca kuasanya adalah apa? Punca kuasanya adalah SKP kita lah. Kemudian di peringkat amali. Peringkat amali ni tadi kemahiran. Kemahiran. Contohnya kalau dalam pendidikan Islam, kita ada ibadah, kita ada adab yang murid kena terus buat supaya kita nampak. Penghayatan tu bukan setakat penghayatan tapi kena jelmakan dengan perlakuan. Kemudian kita nak dijadikan amalan. Mengamalkan teori dan praktikal dalam kehidupan. Ini sebenarnya menyahutkan kepada pembudayaan abad 21. Kita bukan setakat tahu teori itu, kalau dulu knowledge based learning setakat teori saja, tapi sekarang bukan setakat kita tahu tapi kita amal dan praktikal dalam kehidupan. Banyak surah-surah hafazan, surah-surah bacaan yang dalam SK-nya kita letakkan sebagai dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Paling-paling pun dalam bacaan dalam solat. Kemudian penghayatan, menghayati kesan dan pengajaran dari amalan tersebut. Mana kita boleh lihat ni? Surah kefahaman, hadis. Kita hayati dengan mata hati. Senang kata gitulah, hayati dengan mata hati. Dan akhirnya pembudayaan. Ini yang saya sebutkan dari awal tadi, penghayatan disusuli dengan perlakuan. Perlakuan ni sehingga menjadi budaya. Sehingga jadi budaya. Contohlah ada anak-anak murid kita nampak benda ni sangat simple tapi impaknya sangat besar. Contohnya seorang murid kita ni, dia agak lemah dalam pembelajaran. Akademik ni dia tak boleh nak pergi. Tapi dia adalah murid yang sangat sopan, sangat santun, sangat menghormati guru. Cakap dengan kita pun baik-baik. Dekat situ tuan-tuan, puan-puan, ilmu mungkin dia kurang. Tapi amalan, penghayatan dan pembudayaan dia ada. Sebab kita murid kita sekarang multiple intelligence kan. Dalam kelas tu dah macam rojak sebab kita tidak ada streaming kelas lagi. So berbagai kecerdasan yang ada dalam kelas. So kita boleh nampak. Di sini tuan-tuan, puan-puan, kita kena kenal anak-anak murid kita. Kena kenal yang mana murid kinestetik, yang mana murid verbal linguistik tu kita kena kenal. Supaya apa? Senanglah kita nak orang kata nak blend bersama supaya objektif yang 7 tadi bila kita laksanakan tercapai. Murid kita menguasai dan kita boleh letakkan dia di mana kita nak letak dalam tahap penguasaan yang 6 tu. Ingat, bila bermula dengan amalan maksudnya, boleh mula dengan amali. Murid tu berbuat. Nanti saya sikit sebutlah. Ini pentaksiran Bila adanya amali murid berbuat, di situ sebenarnya murid dah menguasai tahap penguasaan minimal iaitu penguasaan 3. Tahap penguasaan 3. Murid dah aplikasi. Selesai yang ini, kita teruskan. Kita nak masuk kebat. Sebenarnya kita dah cerita tadi kebat. Sedikit-sedikit lah. Tapi tak apa. Apa yang dikatakan kebat? Sebab sebelum ni kita sering lah adalah bila kita duduk untuk kita laksanakan teacher sharing session, terutama saya di peringkat SISC, saya di bawah saya adalah, saya bidang sains sosial. Di bawah saya pendidikan Islam, terutama sekolah rendah, pendidikan Islam, sejarah, PJ, itulah, moral, sekolah menengah, banyak sejarah, PQS, banyaklah subjek-subjek begitu. Dan dirasakan bahawa bila duduk sejarah dengan pendidikan Islam berbeza. Dia kata pendidikan Islam tak ada kebat. Saya bawalah perkara ini, kemudian dia orang baru nampak. Sebab SIC ni susah kalau kita nak ajak berbincang sebab mereka ni orang hebat-hebat. Masing-masing dah ada justifikasi masing-masing. Nak verify tu verify betul-betul. So kita kena ada hujah kita, rasional kita. Dan ini sebenarnya sangat membantu tuan-tuan, guru-guru untuk melaksanakan apa yang sepatutnya di sekolah. Definisi kebat.
Yang dimaksudkan kebat di sini adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakkulan. Saya dah sebut dari awal tadi, penakkulan. Dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Okey, sedikit daripada saya reverse sedikit. Okey. Okey, kebat ini muncul, terbit, jelma. Tiga perkara tu, tiga perkataan tu. Terbit, muncul, jelma di dalam PDP kita sebenarnya bermula dengan syarat kalau kita melaksanakan PAK 21. Atau dalam kata lain, kalau tuan-tuan puan-puan melaksanakan PAK 21, adalah kebat di situ. Macam mana tu nak nampak? Okey, tak apa, nanti kita tunjuk. Sebab di dalam PAK 21 dia ada komunikasi, kolaboratif, kreatif. Nampak? Kreatif dan nilai. Semua ada sebenarnya dalam kebat. Tapi dengan syarat kaedah yang cikgu tuan-tuan puan-puan gunakan PAK 21 tu, kalau berjalannya PAK 21, insyaAllah kebat tu terjelma. Kadang-kadang kita tak perlu nak tulis dalam RPH kita. Kita punya RPH sekarang macam-macam versi kan. Kadang-kadang ada yang kita tik je. Ada kebat, tik, ada PAK 21 tik. Tapi kaedahnya yang sebenar-benarnya bagaimana? Berlaku ke tidak? So kadang-kadang kita tak perlu jelmakan di dalam RPH, tapi kita jelmakan di dalam aktiviti. Saya dah sebut tadi. Nak bina aktiviti, dia ada kriteria dia. Saya sebutlah jugalah. Tadi saya sebut satu je. Ada 3 sebenarnya ciri-ciri membina aktiviti di dalam bilik darjah. Kalau perlu catat, tuan-tuan puan-puan catat ya. Yang pertama, aktiviti mesti menyokong objektif. Okey? Mesti menyokong objektif. Kalau membaca yang saya sebut tadi, membacalah aktivitinya. Tapi ada yang tanya, ada ke kebat di situ? Okey, tuan-tuan, puan-puan, kalau membaca ni kan dalam Al-Quran, sebenarnya banyak sangat kebat. Di situ ada aplikasi, di situ ada analisis. Kita nak baca dengan bertajwid. Mim ba'di. Di situ kita ada analisis. Hukum tajwid apa dan bagaimana cara membaca. Itulah ada kebat sebab ada aplikasi terus. Nah, nampak? Sebenarnya pendidikan Islam sangat mudah kalau kita nampak kebat. Okey. Tahap pertama yang tu ya. Lupa nanti. Pertama, aktiviti mesti menyokong objektif. Yang kedua, aktiviti yang kita bina itu mesti di dalam keupayaan murid. Maksudnya di sini adalah aktiviti tersebut mesti murid boleh buat. Murid boleh buat. Walaupun kebat tuan-tuan puan-puan, kita nampak kebat tu terlalu tinggi tapi sebenarnya murid kita mampu buat dengan syarat sediakanlah aktiviti mengikut aras murid kita. Okey? Jangan kita syok sendiri, kita rasa hebatnya aku punya aktiviti ni. Bermasa langsung hari kejadian, masa jadi drag, murid-murid macam bela je. So, nampak berapa je yang capai objektif. So, kita tak nak. Dan ini juga bila kita membina aktiviti yang di dalam kemampuan murid itu menyahut kepada pentaksiran bilik darjah. Itu nanti ada assessment as learning. Kemahiran rakan sebaya, pentaksiran rakan sebaya. Saya masuk sikit lah. Okay. Ada assessment as learning. Sebab apa? Sebab murid ni berkolaborasi bersama rakan mereka. Okey, berkolaborasi bersama rakan mereka. Sebab apa? Dia bekerja, beraktiviti dalam melaksanakan apa sahaja tugasan yang cikgu buat. So dia mampu buat. So adalah PP pada murid-murid ini. Murid yang perform. Contoh, murid yang perform. Bagilah kerja cikgu, tuan-tuan perempuan, 5-6 pun memang mereka boleh buat. Tapi bagaimana murid yang aras rendah? Adakah bahan yang sama yang digunakan untuk mereka perform tadi diberi kepada murid yang aras rendah? Bila mereka tak boleh buat,
timbul isu di situ mengatakan saya pergi ke sekolah tertentu, mereka kata puan anak murid saya tidak ada TV. Kita lihat balik, inilah antara sebab-sebabnya. So benalah aktiviti yang di dalam kemampuan murid. Okay, so tentu objektif pengajaran cikgu tercapai, murid pun ada tahap penguasaannya, ada TP-nya. Okay, nampak ya? Okay, yang ketiga, belum habis panjang cerita kriteria aktiviti ni. Yang ketiga, menyahut tadi yang kedua sebenarnya. Bila kita laksanakan aktiviti tersebut, dia menyahutkan kepada tahap penguasaan. So adalah murid-murid tersebut. Okay, maksudnya dalam kemampuan murid, bukan setakat dia mampu, tapi kita boleh nampak, kita boleh letak dia. TP 4 kah? TP 5 kah? Atau dia mampu TP 6? Beri sahaja. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Sebab ada di kalangan kita ni yang orang kata macam mana, muskil. Bimbanglah nanti orang datang tanya ke. Tapi tuan-tuan perempuan, beri hak mereka lah. Anak murid kita kalau dah wakil sekolah dan memang perform menjadi idola rakan-rakannya, beri sahaja. Sebab itulah mereka. Okey? Okey. Penakkulan. Perkataan penakkulan tu saya dah sebut tadi sebenarnya. Apa ayat tadi? How student. Okay, kita nak how student can apply the content in another situation. Dia ambil kandungan tu, dia ambil perkara tu, dia nak apply dalam kehidupan seharian dia. Dia nak apply dalam kehidupan yang kawan-kawan dia. Dia nak apply dalam perkara-perkara yang timbul masalah pada dia. Boleh tak dia selesaikan? Sehingga dia boleh buat keputusan, inovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Okey, contoh paling senang tuan-tuan perempuan, bagaimana kita nak lihat murid ni boleh menakul, murid ni boleh berinovasi, murid ni mencipta dalam kelas, tuan-tuan perempuan. Contoh. Okey, saya bawa contoh lah. Hari ini tuan-tuan perempuan mengajar tajuk adab kepada ibu bapa. Okey, ayat tuan-tuan perempuan macam ni. Okey, hari ini saya nak ajak, tajuk adab kepada ibu bapa. Okey, Ustazah nak kamu semua sayang-sayang Ustazah senaraikan adab-adab kepada ibu bapa. Okey, tuan-tuan perempuan kena kenal pasti. Di kalangan anak-anak murid kita ada murid yang sangat tinggi performance mereka. So, kita layan mereka, dengar sahaja apa yang mereka katakan. Sebagai contoh, memang akan timbul suara-suara sebegini. Cikgu boleh tak kalau saya nak buat peta minda cikgu? Saya tak nak tulis 1, 2, 3, saya nak buat peta minda. Saya nak buat peta buih. Kita ni sebagai guru kadang-kadang kita kata gini. Hey, siapa suruh? Aku tak suruh pun kau buat peta minda, senaraikan je. Kadang-kadang lah. Okey, tapi bukan tuan-tuan perempuan lah. Kadang-kadang. Tuan-tuan perempuan, itu sebenarnya telah membunuh pemikiran anak-anak kita. Jangan sekali-kali. Tapi kita tukarkan kepada bagusnya awak. Bagusnya. Okey, boleh buat. Jadi kita telah mencetuskan sesuatu di situ. Kalau di dalam SKPMG tu standard 4, guru sebagai pendorong. Kita dorong minda dia ada dua tau. Pendorong minda dan pendorong emosi. Kita dorong minda dia sehingga dia boleh membuat sesuatu perkara yang kita tak jangka. Dan di situ juga kita main ke emosi dia. Bagusnya awak. Apa rasa rakan-rakan yang lain? Aku nak buat jugalah. Saya nak buat jugalah cikgu. Kita layan. Tapi kita ni sebagai guru, kita nak kerja kita mudah, kerja kita siap, murid-murid ni ikut je apa yang kita kata. Apa suruh? Saya suruh tuliskan 1 sampai 4 je. Tentulah aku non lah. Tapi tuan-tuan perempuan kita kena layan anak-anak murid kita ni. Supaya apa? Itulah. Kadang-kadang kita rasa kita besar. Itulah ayat kata jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Okey, sedikitlah saya nak kongsi. Saya rasa saya dah share dengan grup-grup yang PG hari tu. Okey, tak apa, saya nak share juga. Tentang kebat ini. Ketika saya memohon GC 52, okey, saya buat satu inovasi tajuk Allah Maha Berkuasa. Tuan-tuan perempuan Allah Maha Berkuasa. Saya minta bantuan guru RBP saya bina dia buat tajuknya anatomi manusia. Anatomi manusia ni menunjukkan rangka manusia, tapi dia buat menggunakan PVC yang transparent tu, yang sinar tu. Saya
tinggal kat sekolah lama saya lah, saya tak bawa. So kita nampak apa yang ada kat dalam itulah. So dia buat betul-betul kepala, tangan, kaki, anatomi manusia. Okay, saya letak air sirap dalam tu. Saya nak tunjukkan Allah Maha Berkuasa tu darah tu mengalir, so saya letak air sirap. So saya bawalah benda ni dalam kelas, saya test dulu kat anak murid saya. Tak, anak murid saya kata apa? Dia kata, "Ustazah, apa ni darah ni warna merah, air sirap kan?" Dia kata. Saya rasa malu pada diri sendiri sebenarnya. Dia kata, "Yelah sirap. Apa darah?" Saya kata. "Alah, ni biasa." Dia cakap, "Ni biasa." Lepas tu di kalangan mereka ada seorang yang sangat bagus. "Ustazah, saya ada cadangan. Kita letak semut, Ustazah." Semut. Tuan-tuan bayangkan, saya tak terfikir langsung. Oh, saya kata saya geli dengan benda-benda kecil-kecil ni. Apa? "Kami tolong cari," dia kata. Sehingga ke hari kejadian, dia bawa pada saya satu kotak kasut. Dalam kotak kasut tu ada 7-8 kotak mancis. Di dalam tu ada semut yang menggegak tu, memang saya geli. Mereka masukkan dalam bahan tersebut, dalam PVC tu. Dah siap tu, dilubang kecil-kecil supaya mungkin semut tu boleh bernafas lah. Saya ikutkan aja. Okay. Kemudian kita nampak semut tu berjalan, pergi balik, atas bawah, masuk kepala, masuk tangan, masuk jari, masuk kaki, masuk mata, masuk telinga semua. Sehingga hari Nazir datang untuk menilai saya, Nazir tu melihat dalam keadaan dia terlopong. Terlopong. Dia kata, "Apa ni Zan?" Dia kata, "Apa lagi ni Zan?" Okay. Sebab Nazir tu, saya kenal rapat dengan dia. "Apa lagi ni Zan? Pelik-pelik je." Saya kata, "Tuan, sebenarnya ini bukan inovasi saya, tapi inovasi anak murid saya." Okey, dia panggil, dia jumpa murid tersebut, dan dia keluarkan RM200 dari poket dia untuk murid tersebut. Dan inilah murid yang akan kita letakkan sebagai tipinam. Sebagai tipinam. Bagaimana dia jana idea dia, penakkulan dia, refleksi dia, menyelesaikan masalah kita sehingga boleh berinovasi dan mencipta sesuatu yang baru. Tuan-tuan bayangkan InsyaAllah tuan-tuan pun dan perempuan pun mampu melahirkan murid sebegini. Okey, panjang cerita kita kat sini. Okey, ada 3 perkara kat sini. Higher order thinking skills ni, HOTS ni, hebat ni. Kita sering gunakan Peterminda, I-Think dan 6 thinking hats. Okey, 6 topik pemikiran. Saya rasa cikgu kita yang depan saya ni pun, JU ni pun ada dah gunakan. Peterminda ni mind mapping ni dia diasaskan oleh Tony Buzan. Try lah kita jangan kita tambah tambah ilmu kita dengan perkara-perkara ilmiah begini. Tuan-tuan banyak membaca, insya-Allah dia sangat membantu. Okey, Peterminda ni dihasilkan oleh Tony Buzan. Tony Buzan ni dia orang British. Banyak buku-buku dia berkaitan tentang pemikiran di pasaran. Saya baca dan sangat teruja lah. Okey, mengapa dihasilkan Peterminda ni? Sebab dirasakan Peterminda ni salah satu cara pengambilan nota yang sangat berguna. Sangat berguna, dan kadang kita tak nampak kepentingannya. Sebab kita apa? Kita tak buat. So apa kita buat? Kita buat dan daripada 5 contoh, 5 gambaran, 5 Peterminda boleh menggambarkan satu buku yang sangat tebal. Cuba, ada saya dapat, itu ada satu penyataan dalam buku yang saya dah jumpa. Jadi banyak dalam bahasa Melayu pun dah ada, bukan bahasa Inggeris. Kemudian I-Think tu ada 8 peta pemikiran. I-Think ni apa kalau saya, I-Think ni dihasilkan oleh David Hill. Saya nak nyebut perkataan bahasa David Hill ni, dia ni seorang yang graphic organizer sebenarnya. Tapi dalam banyak-banyak dihasilkan graphic organizer, ada 8 peta pemikiran yang sangat relevan dengan sistem pendidikan Malaysia. So KPM mengambil langkah berkolaborasi dengan agensi inovasi Malaysia untuk sama-sama melaksanakan I-Think. Ada pernah dulu khusus I-Think lah banyak. Tapi bila dah ada PAK21 sekarang, I-Think tu adalah salah satu tools. Salah satu tools dalam melaksanakan PAK21. Dan akhir sekali 6 thinking hats. 6 thinking hats ni tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan laksanakan, pernah buat tak? Sangat best. Sebab apa? 6 topik pemikiran ni dia seolah-olah macam satu kumpulan penyelesaian masalah.
ada murid kita, saya pernah buat saya pergi buat teacher sharing session di sebuah sekolah, kita buat PLC. Murid ni ada pakai topi kuning, topi hitam, topi biru, topi hijau, topi merah. Kalau murid ni pakai topi putih, semua fakta, maklumat. Cantik kalau kita ngajar apa, tajwid, murid pakai topi putih. Sebab apa? Hukum bacaan tajwid kena fakta, kena betul, yang betul. Kemudian ada murid pakai topi merah. Topi merah ni dia melibatkan emosi. Rasa sedih, rasa sayang, kita boleh ngajar sirah. Pakai topi merah. Kemudian topi hitam. Topi hitam ni melibatkan banyak perkara-perkara yang kena nilai. Lebih kepada negatif lah. Kemudian topi kuning, positif, penyelesaian masalah. Kemudian apa lagi? Topi hijau, murid tu akan jadi kreatif. Okey, biasanya kalau ketua kumpulan dia pakai topi biru sebab dia mengawal. Cuba Google try buat. Kadang-kadang di kalangan kita buat meeting, kami SYC buat meeting bukan meeting duduk meja bulat macam tu, tak. Kami buat 6 thinking heads. So dari situ ada sehingga kepada penilaian masalah. Sebab biasanya kita lah di kalangan kita, terutama guru-guru, kita ni lebih fokus kepada masalah. Sebut aja perkara-perkara, tapi kita tak cuba cari penyelesaian kepada masalah tersebut. Dan 6 thinking heads ni sangat membantu. Okey, kemudian menggunakan soalan aras tinggi. Ini penyoalan, bagaimana kita nak buat ini penyoalan yang betul. Nanti saya sharekan. Kemudian akhir sekali aktiviti berpusatkan murid, student centered. Dan ini adalah elemen PAK 21. Guru hanya pembimbing, pengawal, pendorong, penilai. Itu sahaja guru. Murid adalah segala-galanya. Aktiviti berpusatkan murid. Okey, selesai. Okey, mengapa kebat? Kerana kita nak hasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad 21 agar negara mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini sahajalah kita bersidang gunakan Google Meet. Ini adalah salah satu elemen kebat. Kenapa? Sebab kita ada pilihan, kita ada alternatif. Kalau tak boleh cara bersemuka, apa kaedah lain, apa cara lain, kita berfikir. So ini adalah salah satu jawapannya. Dan itulah yang kita nak terapkan kepada anak murid kita. Supaya apa? Supaya bila dia keluar tu dia ada pilihan. Dia besar, so melangkah je kaki meninggalkan bangku persekolahan, dia ada pilihan-pilihan yang boleh dia buat untuk dia meneruskan kehidupan dia. Kita takut sebab kalau kita tak ajar begini, kita tak latih, tak didik dia begini, murid-murid ni dia buntu, tak boleh berfikir. So kita akhirnya kita takut dia terjebak dan jatuh kepada tangan-tangan yang rakus, yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab kita salah. Kita tak melatih anak-anak kita ni untuk menjadi seorang pemikir. Menjadi seorang pemikir yang memberi pilihan pada diri. Dia tak boleh nak menakul, tak boleh nak justifikasi kat diri dia, tak boleh nak buat keputusan. So selepas ini, berkebatlah kita dalam apa sahaja. Okey, selesai. Okey, pelaksanaan kebat ni berlaku pada 3 perkara. Kurikulum ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum ni. Memang nampak. Memang sangat nampak. Seperti saya dah sebut tadi kan. Membaca dan amal. Walaupun amal tu tidak boleh diukur, tapi dengan apa? Kita jelmakan dengan penghayatan serta perlakuan. So kita nampaklah eksplisit. Okey, pedagogi, pelbagai strategi PDP yang menerapkan kebat seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inquiry. Ini semua adalah tools membantu guru-guru melaksanakan PDP berkesan. Okay. Contoh 3 tadilah kebatnya. I think, Perteminda, 6 thinking heads, banyak. Courts, apa lagi banyak, cukup banyak. Cukup banyak. Tak apa tuan-tuan puan-puan. Cikgu-cikgu kita kadang serabut benda-benda ni kan. Tak apa, mahirkan 1, 2 sahaja, tapi apply selalu, amal selalu di bilik darjah. Dan akhir sekali pentaksiran. Soalan berbentuk alas tinggi dalam peperiksaan. Okey. Ini buat masa ni lah. Buat masa ni selepas tiada UPSR. Okey, selepas tiada UPSR, kita hanya bergantung kepada PBD, pentaksiran bilik darjah. So bagaimana guru-guru melaksanakannya? Adakah kebat di situ? Okey, kita bimbang. Kita beri yang mudah, so murid
menganggap benda-benda tu biasa. Cuba ubah. Okay, sebabnya di peringkat SPM, saya terlibat sebenarnya dengan sejarah SPM. Ada 3 kertas. 3 kertas. Pertama kertas objektif, 40 soalan. Kedua soalan kebat. Paper 2 adalah soalan kebat. Paper 3 adalah open book test. Untuk kebat ni, paper kedua ni murid kena kuasai lah. Kena kuasai. Dia adalah macam tu. Okey, pentaksiran peringkat sekolah PBS. PBS ni besar tuan-tuan puan-puan. Di bawah PBS ni ada PBD, pentaksiran bilik darjah, psikometrik, segak, psikometrik, segak, PBD, perkara-perkara tu lah saya tak ingat. Okey, peringkat kebangsaan UPSR SPM. Ini critical slide ni buat UPSR masih ada ni. So kita tak tahu sebenarnya UPSR ni soft landing ke ataupun tahun depan masih ada ke, tak tahulah. Tapi itulah dia. Kemudian di peringkat antarabangsa TIMSS dan PISA. Akhirnya murid kita naklah pastinya di sini bila kita laksanakan kebat, kita nak murid dapat membuat keputusan, selesaikan masalah, kemudian dapat menginovasi dan mencipta. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, saya dah sebut tadi, kita nak murid kita bila meninggalkan bangku persekolahan, dia keluar di dunia yang sangat rakus di luar sana, dia ada pilihan dalam hidup dia dan dia ada jati diri. Di sini penakkulan tu kita kena beri betul-betul. Walau ke mana pun dia pergi, contoh ikan yang saya sebut tadi, ikan walaupun berada di sekelilingnya laut yang masin, tapi ikan tu masin ke? Tak kan? Jati diri tu yang kita nak, sebegitu. Okey, saya pulanglah kepada tuan-tuan perempuan yang sangat bijaksana bagaimana nak melaksanakan perkara-perkara ini. Okey, seterusnya ini penyoalan. Okey, dia ada sekarang ni, dia ada 2, rutin dan bukan rutin. Penekanan kepada soalan bukan rutin penting sebenarnya. Yang rutin terlalu biasa. Kita nak applykan, nak adaptkan pada murid kita tentang yang bukan rutin. Okey, penekanan kepada soalan bukan rutin penting bagi yang pertama, membentuk modal insan yang berfikrah. Saya dah sebut dah tadi kan, kita nak anak-anak kita keluar, dia ada perkara yang dipegang. Itu yang kita nak. Kedua, merealisasikan hasrat negara untuk mencapai 1/3 teratas dalam TIMSS dan PISA. Ini objektif khusus yang kita nak, yang modal insan yang berfikrah umum tapi sebenarnya sangat mendalam. Okey? Dan tanda seruan ni, perlunya keseimbangan antara soalan rutin dengan bukan rutin. Okey, perkara ini berlaku sewaktu PDP di bilik darjah. Okey, sewaktu PDP di bilik darjah. Kadang-kadang soalan yang kita beri tu terbuka dan kadang-kadang soalan yang kita beri tu tertutup. Tapi kita sering beri soalan terbuka supaya murid terus jawab. Sebab apa? Sebab kita nak objektif kita tercapai. Sedikit gagal dalam mencetuskan usaha untuk murid kita berfikir. Sebab apa kita kata apa? Murid ni kan tak nak fikir, kan objektif aku tak capai, banyak benda yang drag, so tak payahlah. Kita beri benda yang perkara yang mudah-mudah supaya mereka terus jawab. Ada perkara ada perkara kita tak boleh. Okay? So kita kena ada strategi menyoal. Pertama, contoh rukun iman ada berapa perkara? Murid terus jawab. Dan memanglah, kalau 5 memang salah. Kalau 6 betul, tentulah. Soalannya dah ada. Dan selain daripada 6 tadi, memang salah. So, soalannya saja, jawapannya tu saja. Memang murid kena jawab yang itu. Dia terikat. Kerana siapakah yang bersama dengan Rasulullah berhijrah ke Madinah? Sayyidina Abu Bakar, Ustazah. Kalau kita sebut Sayyidina Osman, salah. Sayyidina Ali, salah. Tidak ada jawapan lain yang boleh membuat murid ni kita berfikir panjang. So kita pergi berganjak sedikit kepada soalan bukan rutin. Sebagai contoh, bagaimanakah rukun iman dapat membentuk peribadi seorang Islam? Bincangkan. Tuan-tuan, puan-puan, di sini kita nampak akan berlaku penjanaan idea. Maksudnya di sini murid kita berfikir. Okay, dia berfikir. Ikutlah jawapan masing-masing nak bagi jawapan apa. Tapi berlaku jana idea. Berlaku penjanaan idea. Ini kita nak strategi menyoal tadi. Dan
ada kebat di situ. Sebab apa? Dia menganalisa. Kemudian hijrah Rasulullah ke Madinah sangat penting dalam perkembangan Islam. Silakan, sila jelaskan. Maksudnya apa? Ikutlah kau nak guna ayat kau sendiri ke perkataan yang perkataan budak pulang. Ada berlaku pemikiran di situ. Sebab soalan kita ni sebenarnya mencetus kepada kemahiran berfikiran setinggi murid. Kita tengok soalan A tadi. Terlalu mudah dan tidak ada jawapan yang boleh murid berfikir banyak. Kita tak nak. Kita berubahlah kepada strategi menyoal yang bukan rutin. Masuk dari sini sehingga berlaku kebat kepada murid. Nak jana idea dia, kita kena latih, kena cetuskan dulu. Okay? Bincangkan, jelaskan. Banyak cara kita boleh buat. Dalam peta minda, semua tu kait mengait. I think, six thinking hats. Kalau bincangkan, jelaskan, cantik dalam kita buat dalam six thinking hats. Murid bercakap, kita buat hot seat ke. Sangat best tuan-tuan perempuan. Okay, kita tinggal ni dulu. Takut kita drag sangat masa. Okay, ini taksonomi Bloom. Hierarki kognitif. Okay, hierarki kognitif yang dicipta oleh Bloom untuk melihat meringkatan kebat. Okay, pertama mengingat, memahami aplikasi analisis menilai mencipta. Okay, mengingat dan memahami. Okay, remembering dan understanding ni adalah lower order thinking skills. Kita tak nak lah sebab ini terlalu rendah. Contohnya kalau ingat, macam kita suruh murid, macam mengajar sirah, suruh murid menceritakan semula, memperdengarkan kisah, kita tak nak. Kita nak murid bermula dengan aplikasi. Dia pilih, pindah dan guna maklumat dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Ini saya sebut tadi. How students can apply the content to another situation. Kita nak sampai murid begitu. Kalau saya lah, masa dekat peperangan Taif tu, kalau saya jadi Rasulullah memang saya bunuh dia orang. Lepas tu ada yang menyahut pula. Bagus kan Rasulullah kan dia sabarnya. Macam tu. Kita nak sampai dia rasa untuk situasi dia. Kemudian kita buat dalam kelas. Kemudian berlaku analisis. Beza, asing, klasifikasikan, kaitkan struktur. Analisis ini kita nak tengok bagaimana murid mengambil wuduk. Aplikasi dia tentulah dia berbuat. Mengambil wuduk tu hands on. Tapi dia analisis. Kalau membasuh tangan sampai siku tu sampai tahap mana? Dia basuh tangan tu, siku tu sampai ke bahu ke? Sampai dekat siku ke? Kalau muka sampai ke mana muka? Satu kepala juga ke? Dia boleh klasifikasikan, kaitkan dengan struktur. Kemudian menilai. Menilai tu dia buat keputusan, pertimbangan. Yang ini betul, yang ini salah. Contoh bacaan mat arid sukun. Dia tak bunyilah tu, kurang pandang ustazah, dia baca salah lah ustazah. Okey, macam mana cara baca yang betul? Cuba baca, buat terus. Murid tu boleh menilai sendiri, dia pun bacalah. Okey, so kawan pun dapat. Mereka sebenarnya tuan-tuan perempuan belajar sesama mereka. Ingat di sini SKPMG 2 standard 4, guru sebagai pendorong sahaja. Okay? Dan yang penting student centered. Berpusatkan murid. Mereka sendiri nampak, mereka sendiri cari, mereka sendiri membuat keputusan. Akhir sekali mencipta. Dia gabungkan unsur maklumat untuk mendapatkan satu kesimpulan baru. Macam saya sebut tadi lah. Bagaimana murid ni nak melahirkan adab-adab dalam kepada ibu bapa dengan cara membina peta minda. Layankan dia tuan-tuan perempuan ni, layankan. Kita jangan bunuh pemikiran mereka. Okey, selesai taksonomi Bloom, hierarki kognitif dalam kebat. Ini perkara-perkaranya, kata-kata kerja yang ada yang boleh kita buat, jelmakan dalam objektif kita. Untuk mengingat, mengecam, mengulang, menyenaraikan. Perkataan-perkataan ni memahami, mentafsir, menjelaskan, memberi contoh, meringkaskan. Mengaplikasi itu berbuat. Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan. Perkataan ni sangat jelas. Menganalisis banding sebaliknya, tinggallah menciptanya. Okey, perkataan kata kerja ni sangat penting tuan-tuan perempuan, terutama dalam penulisan objektif. Apa? Sebab kita nak mendapatkan kebat di situ. Aktivitinya pun terjelma dengan berpandukan pada objektif kita. Ingat balik, kriteria membina aktiviti adalah aktiviti menyokong objektif. Okey, seterusnya pembinaan soalan. Ini menyahut kepada korelasi kepada soalan rutin dan bukan rutin tadi. Kalau mengingat,
Saya alihkan benda ni. Kalau mengingat, siapakah, apakah, di manakah? Soalan yang umum, yang memang ada jawapan dah. Murid tak payah fikir panjang. Mengingat ni macam burung kakak tua kan. Kita sebut, disebut macam tu saja. Tak ada impak kat situ. Okey, tengok kedua. Memahami. Sebab ni masih soalan mudah. Memahami apa maknanya, apa kegunaannya, bolehkah anda terangkan? Masih dia faham. Dia menjawab dengan menggunakan perkataan dia sendiri. Sama je yang soalan kita, jawapan kita, tapi diguna perkataan dia. Janji kita nak nampak dia faham. Tetapi kalau ada aplikasi, apakah contoh lain? Maksudnya apa? Kita tak nak dia nampak apa yang depan mata dia sahaja. Kita nak direlatekan apa yang ada di sekeliling dia. Okey. Apatah lagi bila dah analisis. Bagaimana membeza? Apakah bukti? Kita nak tunjuk, suruh mereka tunjuk. Itu sebenarnya berlaku analisis di situ. Menganalisa, mengelas, disusun balik. Kemudian ditilai. Kenapa suka? Betul ke tidak? Apakah yang terbaik? Apa pendapat dia? Mencipta, lagilah kan. Bagaimana nak buat ni? Balikkah kita menampak dia sendiri yang mereka. Dia sendiri yang mencipta. Ini selalunya best kalau kita ngajar RBT, sains, eksperimen memang kita nampak. Okey. Terusnya, 4 perkara inilah saya dah sebut dah tadi. Bermula dari aplikasi, analisis, menilai, mencipta, itulah kebat. Sebab apa? Berlaku pengetahuan, kemahiran nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan suatu perkara. Melaksanakan. Aplikasi itu melaksana. Ada hands on, ada berbuat. Robert Swartz saya sebut tadi kan, Robert Swartz kata kalau berlakunya perbuatan murid di situ, maksudnya dah adalah thinking proses. Dah adalah kebatnya. Okey. 4 perkara ni tuan-tuan perempuan, kita nak dermakan, kita nak terapkan kepada anak murid kita sehinggalah anak murid kita ni mencapai 3 perkara. Mencapai 3 perkara. Objektif terakhir di dalam pendidikan Islam adalah kita nak murid bila keluar nanti, ini yang bila murid keluar nanti dia ada perkara. Pertama, dia ada leadership skill. Dia ada kemahiran memimpin. Dia ada kemahiran memimpin. Dengan aplikasi analisis, menilai, mencipta yang ada pada dia, dia boleh menakul supaya menjadi pemimpin yang hebat. Leadership skills. Yang kedua, dia ada problem solving. Dia tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah dia bila dia terima apa sahaja. Tanpa dipengaruhi oleh sesiapa. Tanpa dipengaruhi oleh orang lain, dia ada justifikasi dia. Dia ada penilaian dia sendiri. Sebab apa? Dia boleh mengaplikasi, boleh menganalisis, boleh menilai, mencipta. Problem solving. Dan ketiga, decision making. Dia boleh membuat keputusan. Decision making. Leadership skills, problem solving dan decision making. Dia boleh buat keputusan. Macam saya sebut tadilah, bila anak-anak kita melangkah meninggalkan sekolah, melangkah meninggalkan bangku persekolahan, menghadapi dunia pekerjaan, dia ada sesuatu pada diri dia. Okey, 3 perkara ni tuan-tuan perempuan Okey, selesai kebat, kita masuk PAK 21. Okey, PAK 21 ni K1N lah saya senang cakap. Ini buku dalam kit PAK 21 sebenarnya. Kalau Google kit kit PAK 21 adalah perkara-perkara ni. Okey, 4K1N, kolaboratif, kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni. Okey, secara inilah perkara-perkara inilah. Okey, berpusatkan murid, student centered. Okey, pembelajaran, okey ni saya tak nak share ni, saya nak bawakan satu contoh. Okey, satu contoh yang saya buat. Kita nak nampak terus pendidikan Islam. Tadi saya takat on paper. Okey, ini satu contoh yang saya buat, yang saya kongsikan dengan semua GPI yang saya boleh kongsikan lah. Okey, insyaAllah ini contoh-contoh yang yang kita dah nampak dan kita dah buat pun tuan-tuan perempuan. Okey, contoh rally table. Tuan-tuan perempuan boleh melihat ini di blog saya roizan-osman.blogspot.my. Kalau rally table, bagaimana berpasangan bergilir? Sesuai dengan tajuk apa? Ini dia. Ibadah, adab. Sebab dia bentuk apply. Bentuk terus buat.
So untuk AK21-nya yang sesuai apa? Relatable. Kadang-kadang kita satu je tuan-tuan perempuan. Guru-guru kita perkara-perkara ni ada tapi dia kata yang mana satu ni kan buatkan macam tak kena. Okey, tak apalah. Tak tahu kita sediakanlah, kita bantulah. Ini adalah contoh-contoh yang saya dah buat dan saya sharekan pada guru-guru dan saya ke sekolah membantu guru dalam melaksanakan perkara ini. Dan Alhamdulillah buat masa ini perkara-perkara yang seperti saya sharekan ini orang kata terhasil lah, objektif tercapai. Okay, same different. Sama tapi tak serupa. Tak anti pemimpin, sesuai sangat dengan tahun 5 kita akan datang ni. Kita bandingkan pemimpin yang baik dengan pemimpin yang tidak baik. Tapi dalam kami masa masa menggubal di SKP ni tentang tajuk pemimpin ni, kami takut. Tuan-tuan perempuan ni maklum kami takut ada sentimen-sentimen yang negatif. Tapi insyaAllah tuan-tuan perempuan sangat hebat, perkara ni tidak berlaku lah nanti. Cuma kita highlightkan je. Highlightkan pemimpin yang baik bagaimana, pemimpin yang tidak baik bagaimana, terapkan lebihnya yang baik. Okay. Kemudian tajuk adab. Tutup aurat sempurna dengan tutup aurat tidak sempurna. Contohlah. Plan time, pair share. Contohnya untuk apa? Untuk ibadah. Amali biasanya lah. Okay. Wudu. Kemudian banyak biasanya untuk ni. Talking trips. Pembentukan negara Madinah. Perjanjian Hudaibiyah, Isra Mi'raj. Tuan-tuan, perempuan, talking tips ni kalau berkesan sangat best. Saya bawa contoh lah. Saya ke sekolah apa hari tu saya tak ingat. Saya melihat di belakang ni, saya rasa masa berjalan begitu pantas. Bagaimana guru ni, ustazah ni mengajar tajuk pembentukan negara Madinah dengan cara bina kumpulan PK21, kemudian dia minta murid ini bina negara sendiri. Sangat best. Bina negara sendiri, bina perlembagaan negara sendiri, bina nama negara sendiri. Saya share sedikit lah. Ada satu kumpulan tu, kumpulan tu semua perempuan. Dinamakan negara dia negara Mir'atul Jannah. Macam tu lah, Mir'atul Jannah, macam tu lah. Okay, perempuan syurga, macam tu lah kan. Okay, bagaimana dia buat perlembagaan negara dia? Dia kata apa? Tidak ada kekasaran kepada kanak-kanak, tidak ada penderaan kepada kanak-kanak, semua hidup berkasih sayang, semua dapat pendidikan yang cukup, yang sempurna. Itu antara perlembagaan dia. Kemudian kita minta murid merumus. Dalam sirah banyak mestinya merumus. Apa maksud merumus, tuan-tuan perempuan? K21 ni ada merumus dalam kata lain adalah kita minta murid memberi cadangan. Kita nak datang dari dia. Bukan merumus tu, okey hari ni ustazah pula yang simpulkan tajuk hari tu. Tak nak. Nak dari murid. Kita nak dari murid. Murid memberi cadangan. Okey, saya tengok tajuk tu sampai habis. Bagaimana murid-murid ini merumus. Okay, untuk tuan-tuan perempuan, apa yang dikongsikan adalah okey, dia minta kumpulan lain merumus. Dia kumpulan yang lain. So satu kumpulan ni bangun, wakil. Dia kata begini, ustazah, saya nantikan saya nak bawa keluarga saya pergi melancong ke negara Mir'atul Jannah tadi. Boleh kita tanya teknik penyoalan kita untuk yang bukan rutin. Okey, boleh awak cadangkan kenapa? Kenapa suruh nak jana idea ni? Kenapa awak nak melancong ke negeri tersebut? Dia pun kata, ustazah, negeri Mir'atul Jannah tu aman. Semua sayang menyayangi antara sesama lain. Nampak? Murid dah boleh menilai. Nampak? Boleh menilai di situ, menganalisa. Berlaku kan kebat yang terang, tuan-tuan perempuan. Dan best sekali, okey, secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, murid boleh mencipta. Itu yang kita kata tadi, kecil jangan disangka anak. Selesailah kebat. Selesailah PK21, selesailah tajuk pembentukan negara Madinah ni dengan jayanya. Saya beri instrumen, saya guna untuk lihat guru ni mengajar, saya guna instrumen borang SKPMJ Senda 4 tu, saya beri dia 98 sebab dia memang layak sangat. Okay, tuan-tuan perempuan, okay. Apa kongsian lah. Kongsian. Okay, strategy team stand and share apa yang sesuai dengan dia. Ayat Al-Quran, hafazan. Ini tuan-tuan perempuan kena clear. Bagaimana murid ni menyebut susunan membaca, menghafaz, menyebut semula susunan ayat mengikut turutan. Kita boleh guna instant and share. Satu kumpulan berdiri, satu kumpulan lain menilai. Kemudian contoh kumpulan itu ada 5 orang.
Setiap orang menyebut ayat satu persatu. Nampak? Instant and share. Kemudian di-sharekan kepada orang lain mendengar lah. Dan kumpulan lain adalah sebagai menilai. Di situ dah ada kibat. Ustazah, dia baca ayat terbalik. Orang budak tu Ali patutnya baca ayat ketiga tapi dia baca ayat kedua. Macam tu, nampak? Murid boleh menilai. Kita nak yang sebegitu. Okey. Seterusnya, fan and pick, tajuk, sirah, isi perjalanan Dabiah. Okey. Ini kita guna pilih, murid cabut dan pilih. Banyak. Okay, saya tak larat nak ceritakan semua, tapi inilah dia yang saya dah kongsikan bersama rakan-rakan dan masih lagi dalam proses pembuatan yang masih lagi banyak. Nanti tuan-tuan boleh ambil di blog saya lah. Okay. Sangat best tuan-tuan perempuan. Okay, ini perkongsian yang dapat saya sharekan tentang PAK21. Sebab saya tak nak kita PAK21 tu on paper, hitam putih, dalam bahasa je sangat cantik. On papernya sangat orang kata close suci. Macam aplikasiannya sangat cantik tapi kejadian sebenarnya tidak berlaku. Kita tak nak. Sebab apa? Sebab guru kita tak faham. So memandangkan isu itulah, masalah itulah saya cuba hasilkan yang begini untuk GPIG kita faham. Okay. Kalau boleh saya luaskan pada sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang masih tercari-cari, dia nak buat tapi kita ataupun dia sendiri tidak memahami, kurang ataupun sebagainya, tapi mungkin dengan ini dapat membantu. Okay, tuan-tuan perempuan, okay, saya tutup yang ini. Okay, saya tak nak cerita tentang ini lagi sebab saya dah cerita secara umum untuk semua. Okay, yang ini adalah kaedah-kaedah strategi pembelajaran yang nak tak nak kita boleh pilih sebenarnya, kita boleh buat. Kita dah buat tapi sebenarnya kita tak tahu. Itu berasaskan projek ke, project based learning ke, konseptual ke, mastery ke, pembelajaran luar bilik darjah ke. Pembelajaran luar bilik darjah ni sangat best. Sebab ni melibatkan murid multiple intelligence yang bercirikan sekitaran. So, bawa murid keluar bilik darjah tu sekali-sekala lah untuk dia orang lihat pengalaman sebenar. Okay. Konstruktivisme, pembelajaran inquiry ni sangat best sebab dia menjana idea, dia ada soalan, dia ada soal siasat. Okay. Talaqi musyafahah, ini sangat dekat dengan kita. Okay. Yang bestnya talaqi musyafahah ini berlaku kibat di situ. Guru mendengar anak murid sebut dengan betul. Okay. Dia sebab apa dalam Quran, terutama dalam bacaan, dia kena baca dengan recite dengan wa'in, hukum tajwidnya, makhrajnya. Itulah talaqi musyafahah. Dan ramai orang kata dalam Al-Quran, terutama dalam bidang Al-Quran, tidak ada kebat. Itu adalah tanggapan yang sangat salah. Okay, tuan-tuan, perempuan. Okay, EMK ni saya tak nak sebut sangat lah sebab perkara tu dah ada dalam yang penting ni, tengok yang tulisan merah. Tulisan merah ni, okay. Kreativiti dan inovasi, kesewanan, teknologi maklumat dan komunikasi. 3 perkara ni. Yang lain tu ada, perkara tu dah dalam DSK. Tapi 3 perkara ni, kreativiti berkaitan dengan PAK21, inovasinya pun sama. Kesewanan ni bagaimana dia bukan berniaga. Kesewanan ni bukan berniaga tapi sikap, sifat yang perlu ada pada entrepreneur, usahawan ni. Sifat apa? Bersungguh-sungguh, jujur, sabar, tabah. Itu yang kita nak. Orang salah faham. Orang kata keusahawanan ni cara-cara berniaga, cara-cara nak untung. Bukan. Keusahawanan ni kita tengok dari sudut sifat, ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Apa perlu ada? Tadilah jujur, nilai murni, apalagi sifat-sifat baik-baik. Okay. Tak datang. Kemudian TMK. TMK ni satu je saya nak tekankan di sini. Kita bukan apa TMK sebenarnya PAK21 berlaku. Sebab ada guru besar pentadbir mengatakan kalau tanpa TMK PAK21 dia tak ada membawa apa-apa makna. Bukan TMK tu adalah salah satu tools sahaja, alat. Alat. Okey. Okey, saya tak nak sebutlah TMK ni. Okey, sekian, terima kasih.
saya nak bawa pada kandungan. Kandungan ni kita terus go through satu-satu, tak perlu detail sangat sebab tadi kita dah lihat. Okey, kita lihat ini adalah bidang-bidang yang saya dah sebut tadi. 7 kalau ikutkan, tapi 11 lah sebab bawah Al-Quran ada 4. Okey. Okey. Ini dia. Dalam tahun 5 insya-Allah tahun depan kita akan melaksanakan 2 perkara ini, surah Al-Qad dengan surah At-Tin. Okey, dengan betul dan bertajwid. Dengan betul dan bertajwid, saya dah sebut tadi ya objektifnya. Itu objektifnya. Okey, inilah dia contoh kita nak murid membaca dan mengamalkan. Amal di situ. Mengamal cara apa? Beradab dan istiqamah. Ini adalah okey, the highest tahap tertinggi yang murid kena capai. So di dalam TP-nya TP 6 ni adalah ini. Dan inilah yang kita nak didik anak murid kita hingga kita dicapai perkara ini. Okey. Kemudian surah At-Tin tadi Al-Qad, ini At-Tin sama. Ini adalah satu grafik yang digambarkan bagaimana flow untuk kita melaksanakan tilawah, bacaan. Okey, diterangkan tartil tu bagaimana, perlahan, tenang, lafaz, huruf, makhraj. Okey. Okey, kita tengok cara nak baca 3 segi ni, kita tengok yang hijau. Mula dari hijau. Hijau. Baca ayat, laki musyafahannya, kemudian tasmi' bacaan. Itu cara baca. Cara baca. Dan surahnya adalah surah Al-Qad dan At-Tin. Okey, hafazan. Sama tuan-tuan perempuan. Jangan bimbang untuk KSSR semakkan. Semua ayat tilawah itu adalah sama dengan ayat surah dalam hafazan. Lagi sekali, dalam KSSR semakkan, apa sahaja surah dalam surah tilawah sama surahnya dengan surah hafazan. Ini sangat memudahkan kita sebenarnya. Okey, surah Al-Qad dan surah At-Tin. Okey, inilah dia. Kita nak boleh hafaz dan amal. Tadi baca dan amal, ni hafaz dan amal. Secara apa? Dan untuk apa? Bertujuan dalam solat dan kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Ni saya dah sebut tadi, the highest level untuk boleh capai, untuk kita letakkan di dalam pentadsiran. Inilah dia. Okey. Okey, kemudian ni surah At-Tin. Ini sama juga. Jadi kalau ingat ya tuan-tuan perempuan, ini panduan sajalah. Kalau tilawah kita tartil. Kalau tilawah kita tartil, kalau hafazan kita tadwir. Tadwir ni bagaimana? Kita baca tahapnya tengah-tengah antara tartil dengan hadar. Laju dan tak lambat. Okey, mula dari hijau juga kita hafaz ayat, talaqi musyafah dan tasmi' hafazan. Tuan-tuan perempuan jangan bimbang. Sekarang ni kita punya DSKP bersifat modular. Bermaksud di sini bukan habis satu hari. Okay, bukan habis satu hari dan akan bersambung lagi sehingga 2-3 minggu yang akan datang. Dulu linear. Linear maksudnya minggu ni kita ajar, 4-5 minggu lagi jumpa balik. Lain, tu lain. Sekarang bersifat modular, so kita habiskan ikut RPT yang telah ditetapkan. Okey. Okey, kefahaman surah Al-As. Okey, merumus. Nampak? Merumus. Merumus ni bukan kita merumus. Murid yang merumus. Atau kata lain, murid memberi cadangan. Kita nak jana idea tu. Mengamal dan menghayati surah Al-As secara beradab dan istiqamah. Inilah dia. Tuntutan. Kefahaman. Apa tuntutan di dalam surah Al-As ni? Dah tentulah kita boleh nampak bagaimana kita nak menjaga masa kan. Okey. Itu juga kita nak murid jana idea, cadangkan tindakan, kembangkan intisari ayat, bukan setakat menghafal maksud. Okey, analisis pengajaran, kelebihan mengamalkan surah, nampak? Kelebihan mengamalkan surah ni suruh murid Google, murid cari. Di situ adalah project based learning. Jana idea, murid beri projek mudah. PK21 terang-terang dah nampak walaupun mengajar kefahaman. Nampak? Boleh buat projek lagi. Tapi kita tak nampak lah perkara-perkara ni. Okey, selepas ini tak berlaku begitu ya. Okey, kemudian kita laksanakan tuntutan. Dah tahu nak kena buat apa, so kita buat. Aplikasi, kita buat. Jaga masa. Okey, selepas ini tidak berlaku lagi lambat, tak berlaku lagi, macam tu lah. Menilai kepentingan, hikmah, kesan baik dan akibat. Ini murid boleh merumus. Kesan baik dan akibat. Kita tak nak yang ada dalam buku. Kita nak dari dia merumus sendiri.
Okey, tajwid mad 2 harakat. Okey, ini perkara-perkaranya. Mad 2 harakat ni silah kasirah, mad badan, mad iwad, mad tamkin, mad tabi'i. Okey, tuan-tuan, puan-puan lagi sekali saya sebut. Kita kongsikanlah. Okay, yang sepatutnya kita buatlah. Kita membaca ayat, bukan kita memperkenalkan secara direct ni hukum mat begini. Tidak. Kita baca ayat. Kemudian kita kelaskan. Kita nampak. Okey, saya kena laju sikit ni macam dah select masa sangat. Okey, sama juga tajwid kita kena baca tahqiq. Tahqiq ni maksudnya lebih lambat dan perlahan. Sebab apa? Kita nak tengok di mana makhraj, di mana tempat keluar, di mana dengungnya, kadar bacaannya. Bacaan mat ni ingat balik kalau tilawah tu, kalau hafazan, tajwid, tajwid, tahqiq. Perkara-perkara tu kita kena kita kena tahu ilmu kita kena mahir dengan ilmu kita ya tuan-tuan puan. Okey. Hadis berumus dan menghayati hadis, mentaati pemimpin. Tahun 5 saya dah sebut tadi, mentaati pemimpin. Ini adalah kandungan dia, hadis tersebut. Okey. Ana Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i. Okey. Taati pemimpin. Okey. Apa yang perlu ada? Pertama kita mesti kita sari matan, kita kena faham. Bukan hafal sahaja, bukan kita baca macam baca Al-Quran, tidak. Kemudian kita analisis aplikasi nilai. Di sini membawa maksud tuntutan hadis tersebut. So kita amalkan. Penghayatan diikuti dengan perlakuan. Ingat semula saya sering sebut, penghayatan diikuti dengan perlakuan. Okey? Akidah, saya dah sebut juga tadi. Okey, di dalam akidah, di SKP Semakan tahun 5 insya-Allah tahun depan, ada 4 tajuk. Allah bersifat Al-Malik dan Al-Hasib, beriman pada hari akhirat, sihir dan syirik. 4 tajuk ni tuan-tuan puan-puan ya. Okey, ini perkara-perkara ni. 4 perkara ni. Akhir sekali sihir. Okey, inilah. Pertama ni kita kena faham kenapa kita hakikatnya sebenarnya. Okey, dalil nakli saya tak bimbang. Itulah dia. Memang tak boleh ditukar-tukar kalau dalil nakli. Kalau dalil akli ni, akal kita ni, kita nak murid bawa contoh, bukti. Jangan dia kata, Ustazah, malam tadi saya ikut mak saya pergi Bomo. Sudah. Kalau kita sihir lah kan. Macam tu lah. Bila kita bawa cerita Bomo, bawa tu, dia akan menyawat yang itu. Itu tuan-tuan, perempuan gunakanlah kebijaksanaan tuan-tuan. Macam mana nak handle ni? Murid dah ada justifikasi dia. Kita nak rasionalkannya tu bagaimana? Saya pulangkanlah pada orang-orang yang bijaksana di depan saya ni. Okey? Okey. Kemudian kita analisis. Betul atau salah? Dari segi agama bagaimana? Dari segi, mula kita tanya dia, dari segi pandangan awak bagaimana? Kita raikan pandangan dia. Jangan terus jatuh hukum. Saya sebut lagi sekali, itu dah membunuh pemikiran dia. Jangan. Kita nak dia analisis nilai. Perkara ni semua adalah murid Kita nak dia analisis nilai perkara tu. Kemudian mengamalkan tindakan, meyakini. Ingat balik, penghayatan diikuti dengan perlakuan. So, kalau dia kata salah, janganlah pergi lagi pada Bomo. Macam itulah. Okey. Ibadah pun 4 tajuk. Okey, tayamum, solat berjemaah, solat sunat hari raya dan solat Jumaat. 4 perkara ini. Dan semua ini adalah perkara yang murid kena apply. Kena berbuat. Okey. Jangan sebut, jangan dek syarah je, tapi kena aplikasi terus. Okey, ini 4 perkara tersebut. Okey. Mula-mula kita memahamkan tuntutan kita. Tuntutan kita belajar ibadah ni. Kita nak apply dalam kehidupan seharian. Nak meneruskan kehidupan kita, kita kena ada berdasarkan Quran dengan sunnah dalam Quran ni, kita nak berpandukan pada apa. Dan kita keluarkan sikit-sikit supaya murid nampak. Kemudian kita nak murid analisis nilai. Analisis sampai dia boleh menilai perkara-perkara ni. Kalau kita tak ada panduan kan, Ustazah, macam mana hidup kita agaknya? Kita nak sampai keluar itu dari mulut dia. Sebab itulah agama Islam ni dinun nasihah. Banyak perkara yang diajar dalam Islam. Sehingga kan sampai kita, daripada kita lahir, okey,
azan dan di telinga kita sampai kita nak mati, orang sembahyangkan kita. Semua itu perkara yang baik. Kita nak sampai dia sendiri boleh menganalisis. Kemudian ingat lagi sekali mengamalkan, memang mengamalkan tuan-tuan perempuan penghayatan, pengamalan diikuti dengan perlakuan. Benda tu mesti dah jadi kat bibir kita je selalu. Okey, seterusnya sirah, 3 tajuk. Hijrah Rasulullah, itqan, dakwah. Okey, itu ni dalam perkataan lain, bahasa mudah dia tekun lah. Tekun, sifat Rasulullah yang tekun. Bagaimana kita nak buat supaya benda tu tertusuk di efektif pada jiwa nurani anak-anak murid kita. Bagaimana? Okey, 3 tajuk ni lah. Okey, pertama memahami peristiwa. Mungkin kita boleh ceritakan kronologi peristiwa bagaimana, kemudian kita analisis. Tindakan Rasulullah tu, adakah Rasulullah buat tu betul? Adakah Rasulullah buat tu zaman ni kita perlu buat? Adakah perkara yang Rasulullah tak buat zaman tu kita kena buat? Benda tu kena analisis. Suruh murid menilai. Akhir sekali mengamalkan tindakan. Lagi sekali penghayatan diikuti dengan perlakuan. Saya nak jadi macam Rasulullah, Ustazah. Saya nak akhlak mulia yang Rasulullah ada pun saya nak macam tu juga. Kita nak sampai murid ada begitu. Tuan-tuan perempuan, ada 4 perkara. Menaiki kenderaan, berkomunikasi alam sekitar, jual beli. Sangat best sebab semua kena buat. Menaiki kenderaan, contoh. Baca doa, semua tu nampak macam kecil. Kita bawa anak murid kita naik kereta. Bawa naik kereta. Langkah kaki kanan ke, macam tu ke, baca doa. Okay. Nak mulakan perjalanan, okay? Dalam kereta ada macam mana nampak perkara-perkara yang tak kurang jelas di mata kita di luar, jangan terus melabel orang tu naik basikal je, kita ada kereta, tak nak. Benda-benda nampak macam kecil tapi sebenarnya impak yang sangat besar. Kemudian komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi, kemudian alam sekitar dan jual beli. Ini semua di dalam konten di SKP kita tahun 5. Inilah tuntutan. Kemudian sama juga tuan-tuan perempuan perkara-perkara ni. Okey, yang penting adab dengan ibadah tadi kena buat. Aplikasi tu kena nampak, berlaku. Akhir sekali jauhi 2 perkara ni. Pertama, 4 teks bertema dan khot nasah. Okey, membaca, membina dan menulis. 3 kata kerja ni, baca, bina, tulis. Nampak pemeringkatannya makin susah. Hebat sebenarnya. Okey, inilah dia. Okey, dan nasah, akad nasah. Okey, kita kena fahami kaedah-kaedahnya. Kalau dulu, kalau 1, 2, 3 mungkin suku kata semua. Tapi dah tahap 2, kita bertema. Dah tak ada kaedah suku kata apa semua tu. Tahap 2 dah tak ada. Okay, tahap 2 dah tak ada, dah selesai perkara-perkara tu. Okey, kemudian analisa nilai, amal tindakan. Okey, sama je. Okey, ini untuk panduan lah kalau nak baca dalam DSKP tu, panduan untuk tuan-tuan perempuan. Okey. Saya mengambil masa yang banyak untuk tuan-tuan perempuan dan berlaku ada silap-silap teknikal tadi. Mohon sangat, dia kata berlaku sepanjang perkongsian kita tadi, saya telah terlanjur bicara, terlajak kata, terkasar bahasa. Saya mohon banyak-banyak maaf tuan-tuan. Senangnya macam ni. Saya suka kan istilah kata-kata ni. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Peganglah tu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Semoga perkongsian kita tadi dapat diambil manfaat oleh semua dan insyaAllah kita akan bersua lagi dan mungkin ada sesi Q&A ke selepas ni. Okay, sekian saja dari saya. Saya stop sharing. Terima kasih.